أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan bersama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Sama-sama kita telah menyelesaikan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sembahyang subuh secara berjamaah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Syukur kepada Allah. Nampaknya kapet bau kita. Ya, tenggelam muka. Hilang kepala dalam kapet. Jangan sampai terlelap sudah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah kurniakan kepada kita tidak lain tidak bukan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz syukur di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala jangan lekang daripada mulut, daripada hati sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini sebagai menggantikan kuliah yang lalu, yang mana insya-Allah pada pagi ini sama-sama kita berkongsi berkaitan dengan hari-hari akhir kita sebelum kita berada pada tahun baru, walaupun ianya tahun yang disebut sebagai tahun Masihi, yang selalunya disebut berkaitan dengan tahun Hijri ataupun tahun Hijrah. Tapi pada masa yang sama juga Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kepada kita daripada surah Al-Asr lagi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah pesan kepada kita berkaitan dengan masa. Tidak kiralah bila sekalipun, bila yang disebutkan masa yang akan kita ambil, ada kalanya Allah menyebutkan berkaitan dengan masa itu supaya kita mengambil pengajaran daripada masa yang telah berlalu, masa yang sedang kita lalui, dan masa yang akan dilalui. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan cuba melihat kembali sedikit ke belakang berkaitan dengan apa yang telah kita buat, apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita amalkan dalam tempoh setahun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah bagi kepada kita dalam tempoh 2023 yang akan berakhir sehari lagi. Hari ini dah 30 Disember. InsyaAllah andai kata dipanjangkan umur, kita akan dapat satu hari lagi 31 Disember. Maknanya akan berakhir tahun 2023. Pada masa yang sama juga umur kita semakin bertambah. Umur kita semakin bertambah. Umur ini nak ataupun tidak, setuju ataupun tidak, redha ataupun tidak, umur ini Allah dah letakkan kepada kita
nak tak nak, kita akan tetap akan menuju kepada hari yang disebut pertambahan hari. Maknanya kita semakin menua. Daripada apa yang disebutkan tadi, suka untuk saya ingatkan diri saya dan kepada semua, kita cuba tengok makna katanya untuk kita sama-sama muhasabah. Apa yang kita buat, sebab muhasabah ini boleh berlaku dalam banyak keadaan. Syukur kepada Allah dah keluar dalam grup kita, dalam grup WhatsApp dan sebagainya, countdown ke mana? Ramadan. Makna kata apa? Berkaitan dengan sebelum datangnya sesuatu itu, kita cuba pandang ke belakang apa yang telah kita buat. Maknanya berada dalam 2023 ini untuk melangkah kepada 2024, apa yang telah kita kerjakan pada tahun 2023. Muhasabah itulah yang perlu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, yang lebih elok, yang lebih senantiasa menuju kepada kecemerlangan dan juga kegemilangan dunia dan juga akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, di antaranya Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Potongan ayat menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah sesuatu yang ada pada kaum tersebut sehingga kaum itu sendiri mengubahnya. Maknanya yang ada pada diri kita bila mana kita muhasabah, kitalah yang akan cuba untuk mengubah daripada perkara yang baik kepada yang lebih baik. Daripada perkara yang lebih baik kepada yang lebih baik lagi. Itulah yang dihasratkan, yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan kepada kita dalam tempoh 2023 ini, berbagai-bagai cerita gembira, berbagai-bagai cerita sukacita, berbagai-bagai berjayanya dalam hidup, berbagai-bagai perkara yang positif yang berlaku dalam kehidupan kita sepanjang 2023. Ada juga sepanjang 2023 ini kita dirundung berkaitan dengan kekecewaan, kesedihan dan sebagainya. Semuanya itu adalah sebagai cubaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amat menakjubkan urusan orang yang beriman. Urusan orang yang beriman ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu perkara yang amat menakjubkan. Apa yang menakjubkan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang mukmin ini, kata Nabi, in asabatuhu syarra syakara fa inka fakana khairan lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyeronokkan, sesuatu yang menggembirakan, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi fitrah bagi manusia. Bila mana mendapat kejayaan, bila mana mendapat kegembiraan, bila mana mendapat sesuatu perkara yang menyenangkan hatinya, secara automatik hatinya orang mukmin itu akan melafazkan rasa syukur. Tak kira apa jua bentuk, tak kira apa jua keadaan, asalkan ianya sesuatu perkara yang menyeronokkan, mendatangkan kebaikan, automatik orang mukmin mulutnya, hatinya
akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi kata, ajaban li amril mukmin. Suatu amat menakjubkan bagi orang mukmin bila mana dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia akan bersyukur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana khairan lah, maka itulah kebaikan baginya. Maknanya orang mukmin ini sepanjang hidupnya bila mana dia mendapat sesuatu kebaikan, otomatik dia akan menyebut, dia akan melafazkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan apa yang telah kita lalui sepanjang tahun ini, kebaikan yang kita dapati, sesuatu perkara yang menyenang yang kita dapati, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada kalanya sepanjang 2023 ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai perkara. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabatuhu dharra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia ditimpa kesusahan, bila dia ditimpa dengan sesuatu yang menyedihkan, bila mana dia ditimpa sesuatu perkara yang menyebabkan ianya jadi kecewa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabara. Orang mukmin ini kata Nabi, bila mana diuji dengan sesuatu kesusahan, diuji dengan sesuatu perkara yang tidak menyenangkan hatinya, orang mukmin akan lantas sabara, dia akan bersabar. Fakana khairan lah, maka itu adalah kebaikan bagi. Dua keadaan yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini, satunya yang disebut sebagai sarra, satu lagi yang disebut sebagai dharra. Yang disebutkan sepanjang hidup kita, bila mana kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah uji kita dengan sesuatu kesusahan dan keburukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabara. Dua benda ini adalah suatu yang menakjubkan yang ada dalam diri seseorang. Cuba kita nilai, tengok sejauh mana ungkapan syukur dalam diri kita, sejauh mana ungkapan sabar ada dalam diri kita sepanjang tahun 2023 yang akan melabuhkan tirainya esok. Cuba muhasabah, tengok sejauh mana perkataan, sejauh mana berkaitan dengan syukur itu ada duduk dalam hati kita. Sejauh mana sabar itu ada dalam hati kita, duduk dalam hati kita, beramal dengan perkataan syukur dan juga sabar dalam hati kita. Satu perkara yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, satu keajaiban. Kerana ianya ada dalam diri orang mukmin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar di atas apa yang telah Allah letakkan dalam diri kita, maka itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya sebagai suatu perkara yang menakjubkan. Maka bila mana kita berjaya untuk meletakkan dua ini, syukur dan juga sabar dalam diri kita, adalah suatu perkara yang menakjubkan dalam diri seorang mukmin. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Syukur, sabar, dua perkataan yang sering kali kita dengar. Cumanya untuk sama-sama saya nak ingatkan diri saya dan kepada semua, sejauh mana sepanjang 2023 ini kita beramal dengan dua perkara ini, yakni berkaitan dengan syukur, satu lagi berkaitan dengan sabar. Dua perkataan yang kadang-kadang dengan dua perkataan ini boleh menggambarkan kehidupan kita sepanjang 2023. Sebab setiap peristiwa yang berlaku yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tadi, pertamanya as-sarra, yang disebut berkaitan dengan kebaikan yang datang pada kita. Allah bagi kepada kita 365 hari. Dalam tempoh berkenaan sudah pasti banyak perkara-perkara as-sarra
yakni kebaikan yang berlaku dalam kehidupan kita. Sejauh mana ungkapan syukur itu terbit daripada hati kita, keluar daripada mulut kita. Sepanjang kehidupan kita, ada kalanya dalam 2023 ini dikenakan Allah Subhanahu wa taala dengan ad-dharra, kesusahan. Sejauh mana keluar daripada mulut hati kita, keluar di mulut kita, sabar. Maka inilah cuba untuk kita muhasabah. Kerana ianya adalah mencorakkan kehidupan kita untuk tahun yang akan datang, nak mencorakkan adakah aku ini hamba Allah yang bersyukur, adakah aku ini hamba Allah yang sabar. Ini yang perlu kita cuba untuk muhasabah, untuk mencorakkan kehidupan kita pada tahun yang akan datang. Andai kata dikurniakan Allah Subhanahu wa taala umur dan juga usia yang akan lebih daripada 2023. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan satu nasihat yang sangat berguna. Nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana berlangsungnya, bila mana berlalunya dalam satu tempoh masa, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah, kiralah, auditlah diri kamu sebelum kamu diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar Al-Khattab sebut, periksalah, semaklah, muhasabahlah diri kamu sebelum kamu dihisab, dimuhasabah oleh Allah Subhanahu. Maknanya kita tengok balik dalam diri kita, apa yang telah aku buat, apa yang telah aku kerjakan sepanjang tahun ini. Sebelum Allah tengok, sebelum Allah bentangkan, sebelum Allah hisab apa yang telah kita lakukan pada tahun 2023. Tempoh yang panjang, walaupun kita rasa macam baru sekejap masuk 2023, dah dapat kalender baru 2024. Baru saja rasanya keluar daripada 2022, rasa-rasanya macam baru lagi. Tiba-tiba dah ada kalender 2024 pada kita. Tempoh 365 hari yang Allah bagi kepada kita, cuba kita tengok setiap hari apa yang telah kita lakukan. Itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab wa tadayyanu lil 'ard al-akbar. Kerana kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kerana yang disebutkan berhiaslah, berelok-eloklah lil 'ardil akbar, kerana akan berlakunya hari pembentangan yang agung, pembentangan yang besar yang dilakukan, yang akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kerana Sayyidina Umar Al-Khattab menyebutkan, sesungguhnya sesiapa yang cuba untuk memuhasabahkan dirinya, maka di akhirat kelak dia akan mendapat satu penghisapan yang ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, apa benda kita nak buat untuk tahun depan? Ada perancangan tak untuk tahun depan? Andai kata dipanjangkan umur, ada ke tidak perancangan kita? Perancangan untuk diri kita, perancangan untuk ahli keluarga kita, perancangan untuk masyarakat kita, ada ke tidak perancangan yang cuba kita buat? Jangan kata kita ingat, aku ni dah pencin nak merancang apa lagi dah. Tak
Tak perlu nak merancang lagi dah. Ya, aku dah tak kerja, tak ada kerja lagi dah, ikut suka aku lah, tak payah nak merancang. Perlu merancang dalam kehidupan kita. Perlu merancang. Bukan hanya sekadar apa sahaja yang dah ada pada kita, perlu kita merancang apa yang akan kita buat untuk kita berada pada tahun 2024. Perkara pertama untuk kita cuba lihat untuk akan datang, yakni tahun 2024. Kalau kita lihat berkaitan dengan cita-cita ataupun matlamat kita ataupun kita punya perancangan kita, maka cuba untuk kita adakan, cuba untuk kita letakkan satu matlamat, agar matlamat tersebut menjadi kenyataan daripada usaha yang telah kita lakukan. Sebagai contoh apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika mana ditanya kepada beberapa orang sahabat tentang apakah perancangan kamu, apakah yang kamu kehendaki, apakah yang kamu cita-citakan. Sebahagian daripada sahabat menyebutkan, atamanna law anna hadhihi dar mamlu'atun zahaban unfiquhu fi sabilillah wa atasaddaqu. Sebahagian sahabat menyebutkan berkaitan dengan, aku bercita-cita rumah ini dipenuhi dengan emas agar aku dapat infakkan pada jalan Allah dan aku bersedekah. Sebahagian daripada sahabat menyebutkan, atamanna law annaha mamlu'atun zabaran jaddan wa jawharan fa unfiquhu fi sabilillah wa atasaddaqa. Sebahagian sahabat menyebutkan berkaitan dengan apa aku inginkan, aku cita-citakan agar rumah ini dipenuhi dengan zamrud dan batu permata agar aku infakkan pada jalan Allah dan bersedekah. Dua jawapan yang diberikan oleh para sahabat bila mana ditanya oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dua jawapan sahabat menyebutkan tentang satunya emas, satu lagi berkaitan dengan batu permata. Akan tetapi apakah jawapan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu? Di mana Sayyidina Umar Al-Khattab menyebutkan berkaitan dengan, kau nak tahu tak apakah cita-cita aku? Maka para sahabat yang lain menjawab, ma nadri ya amiral mu'minin, kami tak tahu ya amiral mu'minin. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, atamanna law annaha mamlu'atun rijalan. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, aku bercita-cita agar rumahku ini dipenuhi dengan pemuda-pemuda rijalan. Misla Abi Ubaidah bin Jarrah wa Mu'az bin Jabal wa Salim maula Abi Huzaifah wa Huzaifah bin Al-Yaman. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku bercita-cita agar rumah aku ini dipenuhi dengan pemuda-pemuda seperti mana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Salim maula Abi Huzaifah dan juga Huzaifah Al-Yamani. Kerana tokoh-tokoh ini di antara tokoh-tokoh yang istimewa, yang ada kelebihan tersendiri, di antaranya berkaitan dengan usaha dakwah yang akan dilakukan agar dakwah yang dilakukan itu lebih meluas, lebih melebar. Kerana dengan adanya pemuda-pemuda inilah yang akan memberikan sesuatu suasana keadaan yang menyebabkan ianya keadaan yang lebih baik. Pemuda-pemuda yang baik inilah yang akan menggerakkan masyarakat, yang akan menggerakkan keluarga, yang akan menggerakkan negara ke arah yang lebih baik. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, perancangan kita dalam kita nak muhasabah diri kita, pertama sekali Allah Subhanahu wa taala sebut
kepada kita. Antaranya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Satu perancangan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam ayat ini yang kita ambil. Sebahagian daripadanya menyebutkan Allah letakkan diri kita. Allah sebutkan qu anfusakum, peliharalah diri kamu, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Allah suruh jaga daripada apa? Nar. Maknanya dalam kehidupan kita, pada diri kita dan juga pada ahli keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita daripada sambaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang cukup simpel dalam ayat, tapi ianya merangkumi kehidupan kita. Bukan sekadar 2023, bukan sekadar tahun depan, bahkan seluruh kehidupan kita Allah suruh kita jaga. Ini perancangannya. Maknanya dalam perancangan kita itu, pastikan perancangan kita itu perancangan yang jauh daripada kemurkaan. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan jauh daripada perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ataupun pada ahli keluarga kita. Kita kena jaga diri kita dan jaga ahli keluarga kita. Senantiasa ingat, memperingati di antara satu sama lain tentang apa yang Allah perintahkan, tentang apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Walaupun kita nampak ianya macam mudah, akan tetapi ianya satu cabaran yang cukup berat untuk kita sama-sama muhasabah, sama-sama ajak diri kita, ajak ahli keluarga kita jauh daripada kemurkaan Allah, jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ajak untuk melakukan seberapa banyak kebaikan. Itu kena masuk dalam perancangan. Maknanya dia punya kayu ukur, dia punya sempadan, dia ingat apa yang kita kerjakan. Pastikan ianya boleh pelihara diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Furqan berkaitan dengan permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ayat 74. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, ya Tuhan kami. Hab lana min azwajina, berikanlah kami, dapatkanlah kami istri-istri. Wa zurriyatina, dan zuriat kami. Qurrata a'yun, rezeki apa ni berkaitan dengan istri dan juga zuriat yang macam mana? Qurrata a'yun, yang menyukakan hati, yang menyejukkan mata. Kita minta agar pasangan kita pasangan yang qurrata a'yun, sejuk mata memandang. Allah Ustaz, umur dah 60, 70, tengok pun dah tak siur, dia kata tengok. Tengok pun Allah dah 40 tahun dah tengok, tak nak tengok dah bunyi pun. Pahala tengok. Qurrata a'yun, menyejukkan mata. Maknanya itulah dia yang bersama-sama dengan kita membina keluarga, membina ahli keluarga kita, mendapatkan zuriat keturunan kita. Maka itulah yang disebut sebagai qurrata a'yun, menyejukkan mata kita, min azwajina
wa zurriyatina, dan cucu cicit keturunan yang ianya semuanya qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam, ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Maknanya dalam kehidupan kita Allah sebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maknanya kena ada dalam kehidupan kita agar kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha agar diri kita dan ahli keluarga kita berada dalam jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba bina keluarga kita, kita cuba bina ahli keluarga kita, kita cuba bina diri kita agar diri kita dan ahli keluarga kita terarah kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana keluarga ini berada dalam suasana yang baik, tidak berlakunya perkara-perkara yang memudaratkan, tidak berlakunya perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuailah Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Surah Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya penduduk negeri ini, sekiranya qaryah kita ini, ahlul qura amanu, beriman semuanya, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kerahmatan Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah keberkatannya, minas samai wal ardh, daripada langit dan juga daripada bumi. Maknanya daripada diri sendiri individu yang menjaga dan juga ahli keluarga yang dijaga, maka sesuai yang Allah sebut, andai kata seseorang, andai kata ahli penduduk sesebuah tempat itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Nescaya Allah akan membukakan pintu keberkatan. Pintu keberkatan daripada langit pun Allah buka, daripada bumi pun Allah buka keberkatan untuk siapa? Ahlul qura, ahli qaryah, ahli kampung, ahli negeri berkenan, negara berkenan, andai kata amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang untuk membina sesuatu kemakmuran, bukan senang untuk membina sesuatu kebahagiaan. Kalau kita lihat mungkin dekat kita, sebagai contoh program yang dijalankan sedang berlangsung sekarang ini di Masjid Cina dekat. Sampai tahun baru program sedang berjalan sekarang adalah berkaitan dengan program bacaan Al-Quran tanpa henti. Sekarang sedang berlangsung sampai kepada tahun baru. Program yang mana program tersebut tidak lain tidak bukan untuk mencari redha Allah. Aktiviti majlis ilmu yang dilangsungkan, yang dijalankan, jemputan dan sebagainya, tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha-usaha yang dilakukan tidak kira di mana peringkat, sama ada perancangan pada diri kita ataupun pada ahli keluarga kita, ataupun perancangan yang lebih besar, yang lebih luas lagi, tidak lain tidak bukan untuk mendidik kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sidang hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Itulah apa yang saya sebutkan sedikit saja tentang muhasabah kita, tentang muhasabah kita untuk menjadikan kita sebagai seorang muslim yang lebih baik daripada yang lepas. Dengan dua perkataan yang saya sebutkan tadi, yang ditujukan kepada saya yang bercakap dan juga kepada semua tentang syukur dan juga sabar, yang ianya sudah pasti akan memberikan kesan dalam kehidupan seharian kita. Cuba kita muhasabah, cuba kita lihat, cuba kita timbang-timbangkan berkaitan dengan syukur dan juga sabar sepanjang apa yang telah berlaku pada tahun yang lalu 2023 dan apa yang akan bakal berlaku pada tahun 2024, agar diri kita, jiwa kita terdidik dengan sifat syukur, terdidik dengan sifat sabar. Perkara berkenaan tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran syurga, ganjaran yang baik sebaik-baiknya bagi seseorang muslim yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang muslim yang senantiasa bersabar di atas apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhirnya untuk perkongsian kita pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita dalam satu hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita dalam hadisnya yang sering kali kita dengar. Baginda sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita dengan katanya, al-kayyisu man dana nafsah. Kata Nabi, orang yang cerdik ini, orang yang pintar ini, orang yang hebat ini senantiasa dana nafsah, dia akan mengira diri dia. Dia akan cuba mengira diri dia, menghitung diri dia, muhasabah diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia akan beramal untuk bekalan selepas mati. Muhasabah ini adalah untuk kita cuba memastikan perkara-perkara buruk yang lalu tidak berulang kembali. Kekurangan-kekurangan yang lalu tidak berulang kembali pada masa yang akan datang. Yang disebutkan dalam hadis ini sesuatu yang lebih luas lagi, yaitu yang ada kaitan dengan bekalan selepas daripada kematian kita. Inilah yang kita berhempas pulas untuk susah di atas muka bumi, tidak lain tidak bukan untuk mencari bekalan selepas daripada kematian kita. Bekalan inilah yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenatan dalam melakukan kebaikan, kesusahan dalam melakukan kebaikan inilah yang akan dinilai, yang akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah diri kita orang yang sentiasa bermuhasabah, sentiasa melihat kekurangan yang ada dalam diri kita agar ianya boleh diperbaiki pada masa yang akan datang. Jadilah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang berjaya pada masa yang akan datang. Cubalah lihat ke belakang buat seketika apakah kekurangan yang berlaku, dan kita cuba perbaiki kehidupan kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga perkongsian kita pada pagi ini sedikit sebanyak memberikan ingatan kepada saya dan ingatan kepada semua. Moga-moga tahun yang akan datang 2024 akan menjadikan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang bersyukur dan bersabar. Moga-moga kebaikan sentiasa mengiringi kehidupan setiap daripada kita, keberkatan mengiringi setiap daripada perbuatan yang kita lakukan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas samiul alim. Allahumma ja'alna Allahumma ij'al maliziyya wa sa'ira biladil muslimin tayyibatan aminatan mutmainnatan rakhiyah ya ra'ufan bil ibad. Allahumma a'izal islam wal muslimin fi kulli makan wahin wansur man nasara ad-din wadkhul wahdul man hadal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.